Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, Trick You Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang saya kasihi sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, rancangan yang kita akan telusuri meneroka satu persatu ayat Al-Quran, bertadabbur halaman demi halaman agar kita mendapat petunjuk dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa saya pada hari ini tidak keseorangan, bersama dengan saya qari yang terkemuka, yang terkenal di peringkat antarabangsa. Apa khabar Ustaz Husaini? Alhamdulillah. Jangan Ustaz cakap terkemuka Ustaz. Terkemuka tak boleh. Ustaz terkemuka di seluruh bumi Ustaz. Allahu akbar. Baik, itu Ustaz Husaini kita, seorang yang bersahaja, senang kita nak bergurau pun boleh Ustaz Husaini yang kita bincangkan juga dalam halaman pada hari ini. Insya-Allah kita akan masuk kepada halaman yang ke-461. Tapi seperti biasa tuan-puan, sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kami dapat mengamalkan apa yang telah diberikan panduannya di dalam Al-Quran. Baik, hari ini kita akan masuk kepada halaman yang ke-461. Kalau kita masih lagi ingat, pada perbincangan sebelum ini, halaman yang sebelum ini, kita membincangkan tentang golongan yang ikhlas. Golongan yang siapa yang dikatakan ikhlas itu, yang mempertahankan Islam, yang mengikhlaskan diri kepada Allah, yang tidak mendekati maksiat. Inilah dia golongan yang tidak akan rugi dan mereka akan mendapat ghuraf. Mereka akan dapat kamar-kamar, bilik-bilik di dalam syurga itu nanti. Dan kemudian pada halaman hari ini, insya-Allah, apakah perbincangan kita? Kita perhatikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini, iaitu mengenai tentang hidayah kepada Islam. Kalau semalam tentang ikhlas, hari ini tentang hidayah, bagaimana untuk kita mendapat hidayah itu daripada Allah Ta'ala. Ini akan dibincangkan daripada ayat ke-22 hingga ayat yang ke-26. Manakala daripada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31, kita akan menyelongkar sedikit mengenai tentang keperluan mempelajari bahasa Arab. Kerana bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab dan pemaparan pelbagai perumpamaan dalam Al-Quran. Baik, inilah dia dua perkara ataupun secara umumnya dua topik perbincangan umum yang akan kita bincangkan daripada halaman 461 ini, yang menyentuh dengan pelbagai perkara mengenai tentang hidayah dan juga Al-Quran itu sendiri sebagai panduan kepada hidayah, yang mana kita perlu untuk mempelajari bahasa Al-Quran agar kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Baik, bagi kita memulakan pengajian kita pada hari ini, insya-Allah kita akan bacakan dahulu ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24, insya-Allah. Ayat yang ke-24
yang akan bacaannya dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, apa khabar semua yang sedang menonton My Quran Time, yang sedang melihat dan bersedia dengan mushaf masing-masing. Jom sama-sama boleh buka muka surat 461 daripada surah Az-Zumar, ayat yang ke-22 hingga 24. Mudah-mudahan pencerahan pada hari ini sama-sama kita dapat terapkan dan boleh kita sampaikan kepada ahli keluarga kita yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya keras membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah keras membatu untuk mengingati Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Baik, yang ini adalah satu penegasan ataupun satu tekanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang keperluan sifat ikhlas, jangan melakukan maksiat ataupun jangan mengkufuri Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kita syurga. Lalu Allah Ta'ala mendatangkan pula ayat ini. Kalau sebelum ni kita menceritakan tentang melihat kepada kebesaran Allah melalui tentang kejadian alam, hari ini Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan yang telah diberikan kelapangan kepada dada mereka. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang dibukakan hati mereka untuk menerima Islam ini lebih baik ataupun orang yang hatinya mengeras? Allah Ta'ala buat dua perbandingan. Satu, mereka yang berjalan ataupun diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, lalu disifatkan mereka ini sebagai fahuwa ala nurim mir rabbih. Mereka itu seumpama ada cahaya yang menyuluh kehidupan mereka. Maksud nur di sini adalah ada panduan yang datang daripada Allah Ta'ala itu sendiri, daripada Al-Quran. Manakala golongan yang kedua, Allah Ta'ala menyifatkan mereka sebagai golongan yang rugi, ataupun ayat di sini menyatakan golongan yang celaka, iaitu fawailul lil qasiyati qulubuhum
min zikrillah, iaitu celakalah bagi mereka yang hati mereka keras daripada mengingati Allah Taala. Yang ini suka juga saya fokuskan perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang Allah Taala menempelak, Allah Taala menegur golongan yang hati mereka keras daripada mengingati Allah Taala. Dan menariknya di sini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur dan juga Syekh Tantawi, kenapa Allah Taala menyebutkan fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Perkataan min itu kenapa Allah Taala gunakan? Sebab biasanya kalau kita kata hati mereka keras daripada ni biasanya an zikrillah. Dalam ayat yang lain memang disebutkan an zikrillah. Kenapa mereka tidak mengingati Allah Taala? Lalu Al-Imam Ibn Ashur dan juga Syekh Tantawi menjelaskan perkataan an ini memang mereka langsung tidak mendengar kalimah Allah, memang mereka tidak mahu mendengar ataupun memang mereka akan menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran ataupun dengan menjauhkan diri mereka daripada mengingati Allah. Tetapi perkataan min ini menunjukkan mereka memang dengar kalimah Allah tetapi mereka mengeraskan hati mereka daripada Al-Quran itu. Ini lebih tinggi dia punya pengingkaran dia. Keingkaran dia lebih tinggi kerana dia dah dengar dah Al-Quran tu. Dia dah pernah dengar Al-Quran tu tetapi dia mengeraskan hati dia. Inilah dia perumpamaan yang didatangkan mengenai tentang sifat orang kafir ataupun sifat orang-orang musyrik. Mereka tahu dah Al-Quran benar. Kita dah ulang banyak kali kisah-kisah Al-Walid ibn Mughirah, kisah-kisah Abu Jahal, kisah-kisah Utbah bin Rabi'ah. Bahkan kalau tuan-puan baca kisah Utbah bin Rabi'ah, bila mana Rasulullah membacakan kepadanya ayat Al-Quran, dia pegang, dia tutup mulut Rasulullah, jangan baca lagi. Maknanya dia dah dengar dah, tetapi dia mengeraskan hatinya. Ini adalah golongan yang tinggi kekerasan hatinya. Allah Ta'ala mengatakan mereka ini adalah golongan yang celaka. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang dah dengar ayat Al-Quran tetapi mereka mempertikaikan barangkali. Ada juga dalam kalangan kita, bila dah dengar Al-Quran, mereka mempertikaikan, mereka mengeraskan hati mereka, tidak mahu untuk mengikuti apa yang telah dipandukan ataupun dibimbing di dalam Al-Quran ini berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Cumanya tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, suka juga untuk saya kongsikan beberapa perkara yang mungkin boleh menyebabkan jiwa ataupun hati seseorang itu menjadi keras berdasarkan kata-kata ulama ataupun berdasarkan hadis Nabi SAW. Kerana kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala pernah menyebutkan hati manusia ni lebih keras daripada batu. Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Kalau tuan-puan masih lagi ingat dalam surah Baqarah kita pernah cerita tentang hati manusia ni, fahiyakal hijarah. Allah Ta'ala kata dia boleh jadi seperti batu au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Kerana apa? Kerana batu ni kalau dititikkan hidayah sikit-sikit, air sikit-sikit, dia akan melekuk juga. Tapi jiwa manusia kalau dah keras tu memang nak melekuk pun tak boleh. Maknanya dia memang tidak boleh untuk menerima hidayah daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Baik, di sini boleh disimpulkan beberapa perkara, iaitu 4 perkara yang boleh menyebabkan hati manusia menjadi keras. Yang pertamanya disebutkan oleh para ulama, iaitu kasratu al-ma'asi, iaitu dengan mereka banyak melakukan maksiat. Perkara ini disebutkan dalam hadis yang semua kita tahu. Hadis ni kita dah biasa dah dengar, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan innal abda idza akhta'a khati'atan. Kalau seorang hamba itu melakukan kesalahan, dalam riwayat yang lain ada menyebutkan innal abda idza aznaba dzamban. Sekiranya mereka melakukan satu dosa, maka nukitat lahu nukatan sauda, maka akan dibintikkan di dalam hatinya bintik-bintik hitam, sehingga makin banyak bintik-bintik hitam itu, maka hati mereka menjadi keras. Yang inilah yang dibacakan ataupun yang disebutkan juga di dalam hadis, yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah kerana amal perbuatan mereka yang mengeraskan hati mereka. Oleh yang demikian, tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, salah satu untuk cara kita menerima hidayah daripada Allah Ta'ala adalah dengan menjauhkan diri kita daripada maksiat. Seandainya kita melakukan maksiat, dia akan menitikkan ataupun menutup pintu hati kita yang kita bimbang, akan menyebabkan tertutup daripada menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang keduanya, perkara yang boleh mengeraskan hati juga adalah al-ghaflah ataupun al-lahwu, perkara yang sia-sia dan melalaikan. Perkara yang sia-sia dan melalaikan. Saya suka untuk menyebutkan kata-kata Hasan Al-Basri. Perkara ni kita pernah ulang dah sebelum ni mengenai tentang kata-kata Hasan Al-Basri ini adalah, dia kata
Kalau sekiranya kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, dia kata kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, kita ni akan disibukkan dengan perkara yang menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Kita takut nanti kita sibuk dengan perkara lain. Sebenarnya perkara tersebut adalah satu kelekaan yang menunjukkan Allah Ta'ala mula menjauhkan diri daripada kita. Yang itu juga adalah kelekaan-kelekaan yang sebenarnya boleh mendatangkan sesuatu perkara yang mengeraskan hati. Allah Ta'ala menyebutkan juga di dalam Al-Quran, lahum adhanun la yasma'una biha. Kalau mereka ada telinga pun mereka tak dengar kerana dah disibukkan dengan perkara yang sia-sia ataupun perkara yang merugikan mereka sendiri. Dan yang ketiganya yang disebutkan juga di dalam hadis, iaitu golongan yang tidak menjadikan mati itu sebagai sebuah peringatan. Sebenarnya mati ini adalah sebaik-baik peringatan yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kan apa yang dipanggil juga sebagai hadimul ladzat, iaitu yang membinasakan keseronokan kita. Sebab tu kadang-kadang kalau kita didatangi kematian, maknanya kalau ada ahli keluarga kita meninggal, kita akan tersentak kejap. Kadang-kadang kalau ada orang yang terdekat, kita tersentak juga kerana terputusnya dia daripada nikmat dunia dan terputusnya dia daripada segala peluang untuk melakukan amal soleh. Jadi sebenarnya mati ini adalah mesej sebenarnya tuan-puan, mesej yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita bahawa ianya adalah berlaku dalam kalangan orang yang dekat dengan kita, tapi tak mustahil juga satu hari nanti dia akan menjemput kita sebenarnya. Oleh yang demikian, sebab tu kalau kita perhatikan Rasulullah, antara salah satu perkara yang dia amalkan adalah dia suka ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ini akan mengingatkan dia tentang apa yang akan berlaku. Beginilah nanti. Ada satu hadis tu Rasulullah menangis di tepi kubur sehingga basah janggut baginda. Baginda kata, beginilah nanti wahai para sahabat, inilah kita akan dimasukkan ke dalam lubang kubur ini. Inilah sebagai satu peringatan agar kita sentiasa mengingati Allah. Inilah antara 3 perkara yang akan menjadikan manusia, sekiranya manusia meninggalkan 3 perkara tersebut, dia akan boleh membawa kepada kerasnya jiwa ataupun hati manusia. Banyak melakukan maksiat, banyak melakukan perkara yang sia-sia dan tidak menjadikan mati sebagai satu peringatan. Baik, kalau kita dah cerita tentang apakah punca yang menyebabkan hati manusia keras, kita kembali melihat kepada sebenarnya apa yang boleh melembutkan jiwa dan hati manusia. Yang ni yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya ayat yang kita bacakan ni, iaitu bagaimana sebenarnya dengan membaca Al-Quran, dengan memerhatikan Al-Quran dan bertadabur tentang isi kandung yang ada di dalam Al-Quran ini, ia boleh melembutkan jiwa manusia. Saya teringat kata-kata seorang ahli tafsir, saya tak ingat siapa, Ustaz Usaini, rasanya Al-Imam Baghawi rasanya, dia menyebutkan salah satu mukjizat Al-Quran ini adalah bila orang dengar dia boleh tersentuh hati dia. Allahu Akbar. Kalau dia dengar, kalau Ustaz Usaini baca lagi saya tersentuhlah. Allahu Akbar. Baca dengan lenggok yang betul tu tadi, kemudian kena pula pada ayat-ayat azab ni, sebenarnya dia boleh menyentuh. Ini salah satu. Dia cepat tersentuh tu. Walaupun kadang-kadang orang tu tak faham. Betul. Kan? Kalau macam kita yang belajar bahasa Arab, Ustaz Usaini belajar bahasa Arab, mungkin boleh faham mesej yang nak disampaikan. Tapi orang yang tak faham pun kadang-kadang dia boleh tersentuh kerana dengan dia meneliti ataupun dia mendengar sahaja telah memadai untuk buat dirinya untuk tersentuh dengan ayat Al-Quran itu tadi. Kemudian dengan banyakkan beristighfar juga boleh melembutkan hati. Begitu juga duduk dengan orang-orang yang saleh. Yang ni Al-Imam Syafi'i menyebutkan sebenarnya duduk dengan orang-orang baik ni dia mempengaruhi kita. Kalau duduk dengan orang yang yoya-yoya ni, yang suka berenjoy ni, mungkin akan menyebabkan kita lara sekali. Berkaraoke banyak pula nanti Ustaz Usaini. Tapi kalau kita banyak duduk dengan orang yang baca Al-Quran, dengar Ustaz Usaini baca Quran, masya-Allah akan teringat Al-Quran dan sebagainya. Itu antara 3 perkara yang boleh melembutkan dan bagaimana untuk mengeraskan hati dan bagaimana untuk melembutkan hati. Kemudian ayat yang ke-23 yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi sebenarnya menceritakan 5 sifat Al-Quran. 5 sifat Al-Quran ini diperincikan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Dia kata, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Allah Ta'ala telah menurunkan sebaik-baik perbincangan ataupun sebaik-baik kabar berita, perkataan yang paling baik. Apa sifatnya? Yang pertama, kitaban. Ianya adalah sebagai satu kitab panduan, mutasyabihan, yang hampir-hampir sama juga ayat-ayatnya dan juga mesej-mesejnya. Mathaniya ni yang berulang-ulang. Macam Al-Quran ataupun Al-Fatihah dipanggil sebagai sab'u mathaniyan, sab'u mathani, kerana dia adalah 7 ayat yang sentiasa kita ulang dalam solat, dalam bacaan kita, yang berulang-ulang. Yang paling penting yang ketiga ini,
Yang pertama ahsanal hadis, perkataan yang paling baik. Yang kedua kitaban. Yang ketiga mutasyabihan, iaitu yang hampir sama. Yang keempat masani. Yang kelima dia menggetarkan jiwa orang beriman. Allahu Akbar. Ini sebenarnya yang paling penting. Tuan-puan, kalau ada masa cuba baca Al-Quran dalam keadaan yang keheningan malam tu. Kadang-kadang dia datang rasa seronok untuk baca Al-Quran tu sebenarnya tuan-puan. Kalau kita tengok pun mereka yang mendirikan Qiyamul Lail, apabila mereka baca Al-Quran pelan-pelan, secara tadabbur, secara murattal, perlahan-lahan, dia akan menyentuh, dia akan meresap dalam jiwa kita mudah-mudahan. Inilah yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar, begitu juga dengan Saidina Umar. Apabila mendengar Al-Quran, mereka cepat menangis. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran juga, yang mereka yang mendengarnya akan cepat ataupun tersentuh ataupun melembutkan jiwa orang yang beriman. Baik, ini adalah sesi perbincangan kita yang pertama, iaitu membincangkan tentang sifat hati yang keras, dan kemudian kita tengok bagaimana sifat Al-Quran itu boleh melembutkan hati manusia. Sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita yang pertama ini, mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu apakah dia perkataan pilihan kita, iaitu qasa, iaitu qasawa ataupun qasawa, yang membawa maksud mengeras ataupun membatu. Yang disebutkan tadi, Allah Ta'ala menggambarkan hati manusia itu dia mengeras ataupun dia membatu, yang sehingga perkataan ini disebutkan 7 kali di dalam Al-Quran. Ada beberapa kali juga disebutkan macam yang tadi dalam suratul Baqarah, manusia ni hatinya keras, lebih keras daripada batu. Itu adalah antara perkataan ataupun intipati pengajaran daripada perkataan yang pilihan kita pada hari ini. Dan kita telah pun selesai perbincangan kita pada sesi yang pertama. Kita akan berehat dahulu seketika tuan-puan, jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini dalam sesi perbincangan kedua insya-Allah. Hidayah kerlipan cipta cintaku, harum rembulan mawar, dingin di hakis cinta keseorangan. Aku masih menghitung diri, kesiangan yang panjang ingin mengisi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, lagu iaitu daripada kumpulan Rabbani berkenaan dengan hidayah. Bagaimana kalau kita dengar sebentar tadi, ya, Al-Quran ini memberi hidayah. Kalau kita tak baca, kalau kita tak dengar, maka ia akan mengeras dan mengeras. Cuma untuk orang yang bila mana dengar Al-Quran, lembut hatinya, malahan lagi hebat tuan-tuan dan puan-puan, ia akan bergetar. Seperti mana dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila mana dibaca ayat-ayat Al-Quran, orang mukmin ini bergetar hatinya, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan itu. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita nak lihat sedikit hukum tajwid yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat pada ayat yang ke-27 daripada surah Az-Zumar, ya, Allah kata apa? Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, ya, perlu kita jelaskan sifat qalqalah dal dan juga huruf dad. Ya, kalau kita lihat huruf dal ini bila mati, bila sukun, kita perlu bacanya dengan qalqalah. Ada letupan pada huruf dal yang mati. Kemudian berjumpa pula sebelahnya adalah huruf dad, ya.
ramai kebanyakan ya yang baca pasti akan hilang huruf dal, dia punya sifat qalqalahnya. Macam mana? Walaqad darabna, ataupun dia keluar sedikit saja. Walaqad darabna, sikit saja. Ataupun kadang-kadang sifat huruf dad itu bertukar menjadi huruf dal. Maka dengan itu kita kena jelaskan sifatnya. Ya, dad itu kita pergi ke tepi lidah, ya, tepi gusi kita, dan kita tekankan pada huruf dad. Macam mana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Baik, kita jelaskan sebutan satu-satu. InsyaAllah kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. InsyaAllah. Okey doktor ya. Baik, terima kasih Ustaz Husaini kita atas perkongsian mengenai tentang sifat-sifat huruf, bacaan yang betul, kerana kita bimbang tuan-puan sebenarnya. Andai sekiranya bacaan itu tidak betul, maka dia akan lari daripada makna asal yang sepatutnya. Perkataan itu kadang-kadang susah nak disebut. Tetapi perkara ni boleh kita belajar, kita latih, kita belajar dengan ustaz-ustaz seperti Ustaz Husaini kita yang mahir dalam bidang sebutan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita membaca dengan bacaan yang betul. Baik, ini adalah sesi perbincangan yang kedua. Yang pertama tadi kita telah melihat bagaimana Allah Ta'ala menempelak ataupun mencela golongan yang mengeraskan hati mereka daripada mengingati Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana mereka yang mendapat hidayah daripada Al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan sebaik-baik kitab, sebaik-baik perkataan yang berulang-ulang, dan ia adalah perkataan yang menggetarkan jiwa orang yang beriman. Ini adalah antara penting, iaitu hidayah yang sepatutnya kita perolehi adalah daripada Al-Quran. Kemudian dalam sesi yang kedua ini kita akan bincangkan bagaimana tentang sifat-sifat Al-Quran pula. Golongan yang menolak Al-Quran akan dikenakan dengan azab Allah Ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala akan menceritakan tentang perumpamaan dan juga sedikit mengenai tentang biodata Al-Quran ini. Ia adalah berasal daripada bahasa Arab. Sebelum kita masuk mengenai tentang perbincangan ini dengan lebih terperinci, mari sama-sama kita bacakan dahulu daripada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-31 yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita baca pada ayat yang ke-25 daripada surah Az-Zumar, ayat muka surat 461. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki sedikit sebanyak bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba alladhina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Fa'adhaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun.
ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-25 Allah Ta'ala menegaskan, orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab daripada arah yang tidak mereka sangka. Ini adalah penegasan yang Allah Ta'ala berikan setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang dilapangkan dadanya. Awal tadi kita bincang tentang afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang telah dilapangkan dada ini lebih baik daripada orang yang hatinya telah dikeraskan? Yang ini Allah Ta'ala membuat comparison, membuat perbandingan. Orang yang menerima hidayah ni lebih baik ke ataupun orang yang hatinya keras ini lebih baik? Ini kaedah yang didatangkan dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan hidayah tersebut? Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang golongan yang ataupun Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat Al-Quran. Iaitu salah satu sifat Al-Quran ini yang disebutkan yang telah kita bincangkan tu tadi, mengenai tentang sifatnya melembutkan jiwa ataupun hati manusia. Kalau hati manusia keras melakukan maksiat, maka kembali baca Al-Quran, maka kembali bertadabbur Al-Quran, maka mudah-mudahan ia akan melembutkan hati dan jiwa manusia. Inilah golongan-golongan yang Allah Ta'ala sebut mengenai tentang orang yang mendapat hidayah, orang yang cuba menjauhkan diri mereka daripada azab Allah Ta'ala, manakala orang yang mendustakan Allah. Yang ini kita baca pada halaman yang sama ini, tetapi fasa yang kedua menceritakan golongan yang kadzdzabal ladzina min qablihim. Ada juga sama macam sifatnya seperti zaman Rasulullah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, lalu fa'adzaqahumullahu al-khizya fid dunya. Allah Taala memberikan kepada mereka, menimpakan kepada mereka kehinaan, ditimpakan kepada mereka azab dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka itu menimpa dua kehinaan, iaitu kehinaan di dunia dan juga kehinaan di hari akhirat. Jadi sebenarnya tuan-puan, mereka yang menolak hidayah, mereka yang mengeraskan hati mereka daripada hidayah Al-Quran, sebenarnya mereka telah menempah kehinaan di dunia ini tadi. Mereka menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran. Kalau kita jauhkan diri kita daripada Al-Quran, sebenarnya kita menempah kehinaan juga di sisi Allah Ta'ala, sama ada di dunia dan di akhirat. Dan kemudian Allah Ta'ala mendetailkan lagi, mengkhususkan lagi, memperincikan lagi sifat-sifat Al-Quran yang mendatangkan hidayah. Ini apa dia? Salah satunya Allah Ta'ala kata adalah sifat Al-Quran ini suka mendatangkan contoh agar manusia lebih mudah faham kandungan, isi kandung, konten yang disampaikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami buatkan untuk manusia di dalam Al-Quran ini min kulli mathal, pelbagai perumpamaan. Perumpamaan ni kalau kita kembali balik tengok daripada surah Al-Baqarah, sebenarnya banyak peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ataupun perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagai contoh, antara perumpamaan yang saya suka Ustaz Usaini dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala kata wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah Ta'ala kata jangan kita mengumpat, jangan cakap belakang, apakah kau suka untuk makan daging saudara kamu yang telah mati. Yang ni perumpamaan ni memang luar biasa, sebab kita tak boleh nak terbayang sebenarnya macam mana kita makan daging kawan kita yang telah mati. Dan ada perumpamaan ni dijelaskan oleh ulama. Dia kata daging yang dah mati ni maknanya kawan tu tak boleh nak defend dah. Orang yang kena bunuh tu kalau kita suruh dia berhujah, dia tak boleh berhujah. Biasanya orang yang hidup tu yang dapat berhujah semula. Itu yang diberikan perumpamaan tentang bagaimana orang yang telah mati tu tak boleh nak balas balik umpatan kita. Dan begitu juga makan daging orang yang mati ni tak ada orang buat, tuan-puan. Maknanya sepatutnya kita tak suka perkara ni, tapi kenapa kita rasa seronok mengumpat? Yang tu perumpamaan Allah Ta'ala datangkan sangat cantik. Tapi doktor, saya suka yang perumpamaan satu lagi dalam Al-Quran tu, kata untuk orang yang berinfak ni susah nak keluarkan harta dia, seperti membelenggu tangannya ke lehernya. Betul. Seumpama tangan dia maghlulah, idea maghlulah itu. Allah Ta'ala tengok perumpamaan dia datang dalam bentuk visual tau. Dalam bentuk yang kita boleh bayangkan, kadang-kadang dalam bentuk hissi, dalam bentuk
yang kita boleh rasa perkataan-perkataan itu. Allah Taala memperumpamakan orang yang riak pun ada juga dalam suratul Baqarah. Allah Taala katakan ladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Tadi kalau Ustaz Usaini kata orang yang tak sedekah ni macam tangan dia terbelenggu kena ikat tu tadi. Yang ni Allah Taala kata ada juga orang menyumbang tetapi dia suka menunjuk pula. Dia menyumbang menunjuk. Lalu Allah Taala kata kama sali safwanin alaihi turab. Orang yang bersedekah suka menunjuk ni Allah Taala umpamakan seperti batu yang ada di atasnya tanah. Lalu hujan tu turun melihatkan macam batu tu menyinar. Tetapi sebenarnya pahala-pahala tu digambarkan seperti tanah yang telah jatuh. Maknanya pahala dia jatuh, dia nampak macam cantik batu tu. Dia perumpamaan yang Allah Taala datangkan daripada surah ataupun surah Baqarah ini adalah satu perkara yang menarik juga. Macam tu juga orang yang syirik kepada Allah Taala. Allah Taala datangkan, Allah Taala kata wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr. Allah Taala kata perumpamaan orang yang syirik kepada Allah Taala ni seumpama mereka ni kharra minas sama', jatuh daripada langit. Boleh bayangkan jatuh daripada langit ni maknanya memang kita akan berkecai lah. Berkecai lah nanti di muka bumi. Kemudian Allah Taala kata fatakhtafuhu at-tayr. Dekat jatuh tu dipatuk pula dengan atau disentap dengan burung, au tahwi bihirrih, ataupun dilontarkan lagi dengan angin ataupun dipukul dengan angin, maknanya jatuh tu dah menakutkan, kemudian dalam kejatuhan tu diseksa lagi. Allahu akbar. Ini antara perumpamaan yang didatangkan dalam al-Quran. Orang yang makan riba, allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ni pula diperumpamakan oleh Allah Taala seperti orang yang dirasuki syaitan. Allahu akbar tuan-puan. Kalau boleh kita jauh daripada sifat riba ini, kerana orang riba ni orang yang dirasuk ni dia tak sedar secara pemikirannya, dia tak boleh berfikir secara rasional kerana dia ambil perkara yang telah diharamkan oleh Allah. Seakan-akan dia tak sedar. Lalu Rasulullah kata kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka mereka ni seumpama orang-orang yang dirasuk dirinya ataupun dirasuk dirinya oleh syaitan, tak sedar diri dan sebagainya. Tapi itu kebanyakannya kalau kita perhatikan ya Ustaz Usaini, perumpamaan ni datang dalam bentuk untuk macam menekan ataupun memberikan ketakutan, pengajaran kepada orang-orang yang beriman. Manakala ada juga pengajaran ataupun perumpamaan yang Allah Taala datangkan dalam al-Quran ini dalam bentuk perkara yang baik, seperti perumpamaan bersedekah. Orang yang bersedekah itu seumpama mencampakkan sebiji benih. Allah Taala kata lalu benih itu bercambah menjadi 700 tangkai, menjadi 700 buah, menjadi bertambah banyak, beribu-ribu akhirnya, walaupun dengan bersedekah satu perkara saja. Allahu akbar. Inilah dia cantiknya perumpamaan yang diberikan dalam al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah Taala sebagai panduan, sebagai hidayah buat kita, kitab-kitab yang boleh menggetarkan jiwa-jiwa orang yang beriman. Ini penting sebenarnya tuan-puan. Sebab itulah saya suka baca juga ayat yang ke-23 ni bila Allah Taala sebut yakhsha'iru ataupun taksha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Sifat Al-Quran ini dia boleh menggetarkan jiwa ataupun kulit-kulit orang yang beriman ini sehingga dia melembutkan hati dan kulit mereka. Yang ini saya kira kita kena baca semula Ustaz Usaini bagi kita menghayati dan bagi kita menyelami, memasakkan betul-betul isi kandung, pasakkan dalam jiwa kita bahawa hidayah Al-Quran itu mesti ditanam dalam jiwa kita. Kita bacakan semula ayat yang ke-23 yang akan dipimpin oleh Ustaz Usaini kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada ayat yang ke-23 ini. Sebelum kita nak baca sama-sama ni, kita lihat jugalah maksudnya itu, sama-sama kita menghayati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh tahu di dalamnya, seperti orang kata gemetar kerana kulit tubuh orang yang takut pada Tuhan. Memang Allah tu sebagai khalik kita, dan Allah wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau sakit tu bagaimana rasanya, dan dia boleh kata di sini, dan sama-sama kita hayati. Kita baca ayat yang ke-23 daripada surah Az-Zumar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina
kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah dia ayat yang ke-23 yang membincangkan, yang menyebutkan tentang 5 sifat Al-Quran, dan salah satu daripada sifat Al-Quran itu iaitu dia menggetarkan kulit-kulit orang yang khusyuk ataupun takut khusyuk membacanya, dan jiwa mereka ataupun tangan-tangan, hati-hati mereka akan lembut apabila mendengar Al-Quran untuk mengingati Allah. Itulah dia antara pengajaran ataupun intipati yang penting juga daripada ayat yang telah dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi. Kalau kita tengok flow perbincangannya tadi, yang pertama mengenai tentang hidayah, kemudian Allah Ta'ala cerita tentang hati yang keras, ada manusia yang keras hatinya daripada mengingati Allah. Kemudian Allah Ta'ala cerita punca untuk manusia menerima hidayah itu adalah dengan Al-Quran. Dalam sesi perbincangan kita yang kedua, kita dah cerita dah kepada tuan-puan bagaimana banyak perumpamaan yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Bagaimana juga dalam halaman yang ini juga sebenarnya ada perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan, iaitu pada ayat yang ke-29. Allah Ta'ala kata, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Allah Ta'ala kata, bayangkan ada 2 jenis hamba. Satu hamba ni dia ada banyak bos, maknanya dia dimiliki, orang suruhan ni dimiliki oleh banyak bos, sedangkan ada satu hamba ni hanya dimiliki oleh seorang sahaja bos. Apakah sama 2 hamba ni? Tidak sama. Kerana orang yang mengabdikan diri kepada yang satu akan lebih fokus, akan lebih khusus kepada Allah Ta'ala, sedangkan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ini dia tidak ketentuan sebenarnya, bahkan silap-silap dia mengkhianati pula Tuhan-Tuhannya yang lain. Ini perumpamaan yang didatangkan dalam Al-Quran, yang datang dalam bahasa Arab, yang kalau boleh kita pelajari juga bahasa Arab, mudah-mudahan mempermudahkan menjadi kita sebagai menjadi perantara untuk kita memahami isi kandung mesej yang disampaikan daripada Al-Quran itu tadi. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini pada hari ini, iaitu pada halaman yang ke-461. Yang pertama adalah mengenai tentang cintai Al-Quran kerana ia adalah petunjuk hidayah yang benar. Yang kedua, kita hendaklah bertadabbur dan tazakkur, mengingati setiap masa perumpamaan-perumpamaan yang telah dibentangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan yang ketiganya, kita hendaklah mempelajari bahasa Al-Quran untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah dia tadi tuan-puan, antara pengajaran, resolusi yang boleh kita pelajari daripada halaman yang ke-461 ini bagi memberkati pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Sama-sama kita tadahkan tangan, baca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Dr. Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, hati yang keras boleh dibentuk dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jika makin lama makin banyak kita baca ayat suci Al-Quran, maka dengan itu hati yang keras ini boleh menjadi lembut, dan insya-Allah hidayah Allah itu akan sampai. Dan di akhir ini mohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilembutkan hati kita. Mendengar Al-Quran pun hati kita lembut, mendengar segala curahan ilmu pun hati kita lembut. Mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini hati yang keras, ya Allah. Jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini hati yang tidak boleh menerima dengan segala ilmu yang disampaikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana kami mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, Kau lembutkanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Bila mana diri kami sendiri yang membaca Al-Quran, Kau lembutkanlah hati kami ini, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik. Begitulah tadi sesi pengajian kita pada hari ini. Dalam masa yang sama, bagi kita mencambahkan lagi hidayah dan panduan daripada Al-Quran ini, mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana melalui tabung ini kita akan mengaktifkan lagi program-program tadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah tuan-puan jangan lupa saksikan siaran ulangan kita pada malam nanti dan juga pagi esok. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua sehingga kita bertemu lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.